ataupun sekarang ni adalah wira yang tak didendang. Diorang ni ada falaira. So aktiviti ataupun kerja yang paling ringan yang boleh untuk mereka lakukan adalah mungkin diorang sukarelawan boleh untuk share, boleh untuk sebar-sebarkan kempen Semeru Malaysia yang terbaru, yang terkini, dan antaranya adalah kempen Rezeki Korban. So Semeru Malaysia masih lagi kita teruskan kempen Rezeki Korban dalam kita nak bagi peluang kepada umat Islam melaksanakan ibadah korban yang sangat dituntut ini kan. So bukan sahaja ibadah korban ni, kita nak fokuskan kepada hukum ataupun ibadah kepada tuntutan tersebut. Dia ingin turut juga menjadi jabatan dalam membantu golongan rentan melalui agihan sumbangan daging korban ke dalam ataupun ke 20 buah negara yang kita sasarkan pada tahun ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Itu kempen korban tu anda boleh ikuti juga turut serta menerusi media sosial Islamic Relief Malaysia. Semua akaun ataupun platform cari saja Islamic Relief Malaysia. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Sisters dan Brother Qayyum untuk perkongsian kita. Jaga diri baik-baik, insyaAllah. Ya, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita hari ini. Suka, rela dan prihatin menerusi Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, betul. Dan juga perkongsian untuk Suara Kemanusiaan bersama IRM ini menutup tirai Warna Pagi untuk edisi hari Isnin hari ini 21 Jun 2021. Dan selepas ni Yatik akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona Dizarah. InsyaAllah hari ini Ustaz Amin akan sama-sama membincangkan tentang DPD ataupun Dependent Personality Disorder. Menarik perkongsian tersebut, sama-sama nantikan. Dan untuk Warna Pagi, jumpa esok ya. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV kepada golongan sasar bagi mempercepatkan sasaran imuniti kelompok sekaligus menjayakan matlamat Pelan Pemulihan Negara. Justru menurut Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Rina Mohamad Harun, bagi tujuan berkenaan, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk kementerian lain, agensi, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi memastikan proses vaksinasi disegerakan. Pada sesi penyerahan sumbangan bakul makanan di PPR Desa Rejang yang kini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD, Datuk Seri Rina berkata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga menggerakkan sukarelawan di bawah agensinya termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Yayasan Kebajikan Negara dan Skuad Prihatin Negara untuk turut serta dalam proses pendaftaran dan advokasi kumpulan sasar. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Kebangsaan telah mengemukakan permohonan kepada pihak Kerajaan Negeri Johor pada minggu lalu berhubung keperluan memberikan vaksin kepada gelandangan di Bandaraya Johor Bahru. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Khidmat Masyarakat dan Kesihatan Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia, Datuk Muhammad Rashidi Muhammad Noor berkata, usaha tersebut merupakan antara langkah bagi mengelakkan penularan kes COVID-19 membabitkan golongan itu. Beliau turut berkata jumlah gelandangan yang berdaftar di bawah PBSM itu diusulkan menerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Negeri Johor. Sekurang-kurangnya 30,530 daripada 76,400 penduduk di Langkawi Kedah yang layak dan telah berdaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19 perlu diberikan suntikan tersebut menjelang bulan September ini untuk mencapai imuniti kelompok. Sumbangan itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Seni dan Budaya, Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kedah, Muhammad Firdaus Ahmad berkata, langkah berkenaan bagi meyakinkan orang ramai, khususnya pelancong yang telah divaksinasi untuk berkunjung ke pulau berkenaan sebaik sektor pelancongan dibuka semula. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.
Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 23 Ogos dalam tahun 1963, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Harun Putera Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalulal berkenan merasmikan pembukaan Masjid Ar-Rahman Lembah Pantai di Kuala Lumpur. Pembinaan masjid ini yang menelan belanja sebanyak RM350,000 adalah atas cadangan Majlis Raja-Raja agar sebuah masjid dibina untuk Universiti Malaya sebagai lambang agama Islam, agama rasmi negara. Masjid ini mula dibina pada bulan Julai 1962 dengan gabungan reka bentuk moden dan tradisional dan boleh memuatkan jemaah seramai 500 orang. Bagi urusan pentadbiran masjid, satu jawatankuasa telah dilantik oleh Perdana Menteri. Ahli jawatankuasa masjid ini terdiri daripada Wakil Orang Ramai dan Universiti Malaya. Dengan adanya masjid ini memudahkan para penuntut Universiti Malaya, UM, Maktab Perguruan Bahasa dan orang ramai di sekitarnya menunaikan ibadah dan mengikuti aktiviti-aktiviti keagamaan yang diadakan dalam usaha menguatkan perpaduan ummah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira mana juga anda berada. Alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk bersama sekali lagi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Isnin bertemankan saya Nur Hayati Paradi untuk sama-sama kita meraihkan dan juga memeriahkan Radio IKIM 20 tahun kami bersama.
bersiaran. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, hari ini hari Isnin kita bakal mulakan kejap lagi menerusi perkongsian pesona di Zahra. Kalau tadi bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi, Azwan dan juga Sufian, terima kasih pada mereka berdua. Telah mereka kongsikan macam-macam perkara, mudah-mudahan menjadikan kita lebih positif dan menambah lagi momentum dalam kita menjalani kehidupan lebih positif, insya-Allah. Dan kali ini kita nak teruskan lagi untuk perkongsian bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam pesona di Zahra. Kita sambung silibus forensik keluarga. Ustaz akan ketengahkan lagi pengajian tentang psikologi teori Imam Al-Ghazali berkenaan dengan psikologi dan juga ke personality kehidupan kita. Hari ini nak bawakan tajuk tentang dependent disorder personality. Apakah yang dimaksudkan dengan itu? Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Moga-moga perkongsian nanti mengajar kita, mendidik kita tentang pentingnya dalam apa jua situasi dan keadaan kita kena terus bersemangat. Kalau ada orang lain down dan tak bersemangat, bantu mereka, fahami mereka dan bantu mereka untuk terus bersemangat dalam menghadapi kehidupan, segala cabaran dan juga ujian, insya-Allah. Jadi anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang dinanti Hafiz Hamidun saat ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Berantak bergegar, sang raja Parsi pun kebingungan. 14 anjungnya yang tekun berjatuhan menyembah ke bumi. Rasulullah hadirmu dinantikan, insan mulia. Rasulullah hadirmu dinantikan, Rasulullah dirimu ditambahkan. Abdul Muttalib ninda tercinta, bebaskan hambanya kerana terlalu gembira. Rasulullah kau insan yang terpuji, Rasulullah
Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 tamat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, tamat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Min Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras Basmati Faiza. Salah satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya, baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa. Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin
seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi, inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar. Kita mulakan perkongsian kita pagi ini dengan perkongsian Pesona di Zahra. Bersama dengan sahabat pendengar tak lain tak bukan Pesona di Zahra, kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bengek macam tu kan. Tapinya Masya Allah Ustaz dengan penuh kecekapan kan akan bersama dengan rakan pendengar. Dan hari ini kita nak bawakan satu lagi perkongsian bila kita sebut tentang psikologi, bagaimana kita nak belajar tentang teori Imam Al-Ghazali membantu sahabat-sahabat kita insya-Allah. Hari ini kita nak cerita tentang dependent personality disorder. Bila cakap tentang personality disorder ni lebih kepada cara berfikir lah. Mungkin insya-Allah Ustaz akan kongsikan lebih lanjut lagi tentang ini. Silakan Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Silakan perkongsiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la rahmati Allah dijikayati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah antara hikmah daripada PKP ini ramai antara kita telah matang menggunakan aplikasi secara online. Jadi ceramah pun alhamdulillah kan. Masuk Ustaz Muhammad. Si ada studio Ustaz Muhammad. My little humble studio. Gitu. Okey. Jadi mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey. Jadi pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan apa yang disebut sebagai DPD Dependent Personality Disorder. Okey. Sebelum itu kita nak cerita konsep dalam kehidupan kita ni ya. Okey. Dalam hidup ini antara benda yang sangat penting dalam diri kita atau kehidupan kita adalah kita perlu membuat keputusan hidup So di maknanya dalam hidup ni kita perlu membuat keputusan hidup. Hidup adalah keputusan kan? Bahagian yang penting dalam hidup adalah membuat keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa membuat keputusan. Okey. Orang yang lemah dalam hidup dia orang yang tak boleh nak buat keputusan dalam hidup dia. Orang yang lemah dalam hidup dia. Tapi orang yang rugi adalah orang yang tersilap dalam membuat keputusan. Sebab itu ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian kan, Islam agama yang mengajarkan detail mengenai macam mana cara kita nak membuat sesuatu keputusan. Kan? Maknanya hari-hari tidak kurang daripada 50 keputusan kita kena buat. Bangun pagi-pagi nak buat apa, gosok gigi, tak kurang daripada 50 keputusan. Kemudian nak makan, kemudian nak pergi kedai, kemudian nak pergi mana kan. Maknanya memang hidup adalah keputusan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey. Ya dinaikumullah sallallahu alaihi. Okey. Jadi maknanya hidup adalah keputusan. Islam mengajar detail untuk kita buat keputusan sebab kalau kita kena buat keputusan, okey. Dan jangan salah buat keputusan. Kalau agak keputusan agak besar-besar sikit, Nabi mengajarkan apa disebut sebagai istikharah. Istikharah tu maknanya kita mohon Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk membuat keputusan. Ataupun dalam Quran Allah mengajarkan kepada kita untuk kita panggil ramai-ramai amru. Okey, silakan Ustaz. Suara tak dengar Ustaz. Okey. Okey. Wa amruhum syura bainahum, di kalangan kamu ni
hendaklah kamu bermesyuarat. Maksudnya hasil daripada mesyuarat tu kita pertimbangkan beberapa pandangan, kita dengan isteri kita, anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita tengok, kemudian kita membuat satu keputusan. Maknanya dengan jalan istikharah, kemudian dengan jalan kita bermesyuarat, ataupun dalam diri kita sendiri, keputusan yang kecil-kecil kita kena buat. Kan? Berapa ramai hari ni Kak Yati kan, orang yang otak dia tak boleh nak berfikir untuk buat keputusan. Hatta sampah di rumah pun dia tak boleh buat keputusan kan. Langsung tak nak fikir sampah ni ada kewujudan sampah. Nak buang ke tak nak buang. Berapa ramai tau hari ni kan. Itu yang kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita tengok dekat store rumah kita banyak sampah-sampah yang telah kita simpan sebenarnya. Tikar lama dekat situ, blender dah pecah dekat situ, kita punya vacuum dah rosak dekat situ kan. kita tukar minyak hitam kita kan, ada baki setiap kali tukar tu suku dah dekat 7 botol kat situ. Bukan dah satu kan nak guna lagi kan. Tayar rosak dekat situ, botol-botol sos cili lah, sos apa semua. Maknanya kita nampak kali tu kan, dan kita tak lepas keputusan nak buang ke, nak apa ke, ataupun nak biar ke, apa benda ni jadi apa. Akhirnya kan jadi sarang tikus, jadi sarang lipas. Kita pula bising apa tikus banyak zaman MCO ni kan, padahal sampai agak banyak. Okey, itu pentingnya buat keputusan dalam hidup kita ni. Kita disuruh untuk buat keputusan, dan buat keputusan tu benda-benda yang baik. Okey, kita balik kepada perkongsian kita pada pagi berbahagia. Ada di sebalik satu keadaan, ada orang yang dia susah nak buat keputusan. Dia perlukan orang bantu dia buat keputusan. Dan sehingga kadang-kadang dia boleh menjadi sebagai salah satu gangguan kepada kesihatan mental. Punya tak boleh buat keputusan sampai boleh dikategorikan sebagai gangguan kepada sakit mental. Apa yang disebutkan iaitu dependent personality disorder. Jadi dependent personality disorder ni adalah keadaan sejenis gangguan kepribadian yang cemas untuk buat keputusan. Okey ke tak okey, boleh ke tak boleh. Kan? Orang yang ada DPD ni ataupun dependent personality disorder ni, dia rasa tak berdaya, kan? Maknanya tak mampu mengurus diri dia, kan? Mungkin menghadapi masalah untuk membuat keputusan mudah pun tak boleh. Tunggu laki macam mana nak buat ni kan? Macam benda kecil-kecil ni bukan cerita benda besar-besar, benda kecil-kecil pun kan. Maknanya tak boleh nak buat keputusan. Bukan tak diajar, bukan tak ditunjukkan Swiss besar tu dia tendang kan. Tendang Swiss besar tu kan. Maknanya tapi nak buat macam mana? Sambil dah tunjuk dah ni buka atas ni. Takut tu pakai penyapu lah, pakai hanger lah pun tak hidup-hidup juga kan. Benda yang mudah-mudah kan. Okey. Maksudnya agak susah. Maknanya dia perlukan pertolongan orang dan bergantung dan dia perlu belajar untuk membina keyakinan dirinya. Orang macam ni tak boleh bersendirian. Dia susah, dia akan rasa lost, dia akan rasa susah. Orang dengan pergantungan DPD ni ataupun dependent personality disorder ni, dia mudah untuk pergi kepada anxiety, risau yang melampau kan. Kita dah bincang ada satu kesihatan mental dipanggil anxiety, tapi kadang-kadang daripada dependent personality disorder ni dia boleh pergi ke situ. Mereka bergantung kepada orang daripada sudut keselesaan, maknanya jaminan, nasihat, sokongan dan sebagainya. Ada orang yang jenis macam ini. Okey, kita kadang-kadang memerlukan direction daripada orang lain, tunjuk ajar daripada orang lain. Tapi ada orang yang kalau tak dapat tunjuk ajar daripada orang lain, hidup dia terawang-awang. Apa nak buat Dia perlukan benda ini. Kan? Dia perlukan benda ini. Jadi ada benda yang memang sebagai kemanusiaan. Tapi kadang-kadang kalau sampai ke satu keadaan, dia akan jadi gangguan kepada kesihatan mental yang perlu kita perbaiki. Okey, balik kepada apa yang selalu saya sebutkan. Tujuan kita kongsikan benda ini, pertama sekali biar ada kesedaran. Benda ini tak normal. Kalau dia berlaku secara melampau, dia tak normal. Ada orang yang dia dalam keadaan yang tak boleh buat keputusan walaupun dia belum sampai kepada dependent personality disorder ni, tapi dia telah melangkah ke arah itu. Jadi paling kurang dia kena tahu ini tak kena ni, takkanlah nak buka Swiss pun tak
nak perlukan tunjuk ajar dari suami contohnya kan. Benda yang kecil-kecil yang dia boleh belajar. Manusia ni dia ada proses boleh belajar. Tapi dia tak nak belajar tu sebab memang dia ada jenis dependent personality disorder ataupun langkah ke arah situ kan. Ni jadi kita tujuan kita bincang pada hari ini episode Zahra untuk dalam keluarga kita, untuk kita pertama ada kesedaran ada benda tak kena ni, okey. Baru untuk kita meningkatkan diri. Bukan kita kongsi pada hari ini kita nak judging orang itu salah matlamat kita kongsi pada hari ini. Aku tahu dah bang. Dengar dah dekat episode Zahra Ustaz Muhammad dan DJ Kayati abang ada di PD ni kan. Aku tahu dah. Bukan tujuan kita untuk hukum orang, tak. Untuk lahir kesedaran. Kesedaran sangat penting. Kan? Supaya kita dapat menambah baikkan hidup kita. Hidup ni kena baiki. Dalam Quran Allah sendiri sebut qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Tingkatkan. Nak baiki diri, kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Okey, selepas rehat nanti kita kongsikan 10 ciri-ciri dia. Okey. Kalau kita ada 7 daripada dia, kita sedang melangkah kepada DPD ini. Kita kena sedar benda ini tidak normal dan kita kena belajar untuk mengatasi dia. Okey, kita berhenti rehat. Untuk kita nak siri selepas ni. InsyaAllah. Ustaz, ramai yang kongsi Ustaz bila Ustaz kongsikan tadi antara perkara-perkara yang disimpan ataupun tak dibuang. Tak tahulah Ustaz mana satu perkataan yang betul kan. Tak dibuang ataupun disimpan kan. Tapi ni ramai yang kata, alah Ustaz memang sayang nak buang. Alah Ustaz memang suka nak kumpul. Itu antara ayat-ayatnya. Tapi insyaAllah kita kongsi banyak lagi ciri-ciri tersebut. Untuk anda rakan pendengar yang sedang ikuti secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat memahami, tak judgemental insya-Allah pada orang lain. Insya-Allah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika 10 ciri tersebut hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
20 tahun Radio Ikim masih lagi bersama dengan anda. Waktu ini menerusi Pesona di Zara, Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian untuk sama-sama kupaskan tentang Dependent Personality Disorder, DPD singkatannya. Ini memang merujuk pada orang yang sukar nak buat keputusan, Ustaz. Ada yang takut nak buat keputusan sebab kadang-kadang bila kata buat keputusan takut nanti dipersalahkan dengan keputusan yang dibuat. Kadang-kadang tu memang tak tahu macam mana nak buat keputusan. Nak makan kat mana pun kadang-kadang tak tahu, Ustaz. Nak makan apa pun minta pandangan orang lain. Sangat risau kalau apa yang dibuat tu tersilap dan sebagainya. Jadi Ustaz, kita nak tahu 10 ciri DPD ni apa. Ustaz kata tadi kalau ada 7 daripada 10 ni pun dah kira masuk pada zon DPD. Silakan Ustaz. Okey, so jadi maknanya kita nak tengok ciri-ciri ni macam mana yang DJ Kak Aiti sebut tadi. Kita bukan nak jadi judgemental, bukan nak judge orang. Aku tahu dah. Kau macam ini kan. Hey, tak lama tau. Jangan Tak lama. Saudara aku macam inilah. Tak lama. Dia dalam 3 minggu. Okey. So jadi maknanya yang kita nak kongsi kat sini adalah kesedaran. Bila kesedaran, kita boleh penambahbaikkan diri kita. Hidup kena penambahbaikkan. Allah tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Sebab tu peningkatan diri sangat penting dalam kehidupan kita ni. Okey, jom. Ciri yang pertama berkelakuan tunduk. Berkelakuan tunduk ni iaitu jenis seorang yang mudah rasa gementar, gelisah, sering panik. Berkelakuan tunduk maknanya mudah putus asa, mudah ketakutan. Ini benda-benda yang maknanya simptom mudah simptom mudah rasa gementar, mudah kegelisahan, mudah sering panik, mudah ketakutan, mudah putus asa. Orang macam ni kalau kena sergah sikit semua benda hilang semua. Tu kata berkelakuan tunduk. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW pernah mengajar wa a'udzubika minad daini wa qahri rijal. Maknanya aku minta berlindung kepada Allah daripada bebanan hutang dan juga pengaruh tidak wajar seseorang atas kita. Jadi pengaruh tidak wajar orang atas kita ni jenis orang yang berkelakuan tunduk ni lah. Buat ini. Orang gertak sikit, okey boleh buat. Mana diikut saja tanpa ada boleh fikir. Sebab memang itu jiwa dia, itu keadaan dia. Kita kadang-kadang ada orang yang jenis individu yang ada sifat macam ini, sampai orang gertak dia, orang suruh dia buat jenayah pun dia buat. Tapi suruh undang-undang sebab dia yang dah buat, dia kena. Tapi sebab orang suruh dia buat. Dia taat membuta tuli. Contoh kan, maknanya buat benda sampai benda yang tak betul pun dia ikutnya. Ini wakah rijal. Pengaruh tidak wajar seseorang tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya terlalu bergantung pada rakan, keluarga dalam membuat keputusan. Dia tak boleh buat keputusan. Sebab itulah kalau kita kena faham dalam antara benda yang penting dalam agama adalah belajar membuat keputusan. Sebab hidup adalah keputusan. Hidup tak boleh nak berjalan tanpa keputusan. Hari-hari kita terpaksa buat keputusan. Nak masak apa, nak buat apa, nak pergi mana, nak duduk rumah, nak buat kemas rumah, keputusan. Ada orang yang langsung tak boleh buat keputusan. Tak boleh nak fikir. Kena buat macam ni kena buat macam ni mana tak boleh fikir. Terlalu bergantung. Yang ketiga, dia memerlukan jaminan berulang. Dia orang kena sebutkan. Okey ni okey. Okey ke okey. Kena sebutkan. Dia jaminan berulang. Kena orang sebut ulang. Kalau tak ulang dia jadi lost. Dia jadi macam ya ke. Dia kena macam tu. Okey. Yang keempat mudah sentap bahasa sekarang kan. Dia mudah terluka kerana tidak setuju. Dia mudah sentap mudah sentap. Ni antara benda Tidak semua orang mudah sentap DPD. Jangan manipulate apa yang kita kongsikan pada hari ini. Ini kita kongsikan 7 antara ciri-ciri dia untuk kita belajar. Okey, kemudian yang kelima berasa terasing ataupun rasa gementar kalau bersendirian. Yani kalau bersendirian dia rasa gementar, macam rasa tak selamat kalau sendirian. Rasa macam nak buat apa ni? Macam mana nak buat ni? Macam dia rasa tak selamat. Okey, yang keenam dia begitu takut kalau ditolak. Sebab itu kadang-kadang langsung tak berikan idea. Sebab kalau beri idea macam orang akan pelekehkan ke apa, dia akan fikir banyak, nanti orang pelekehkan, nanti orang kata apa pula. Akhirnya dia terasa takut untuk ditolak satu benda, pandangan ke keputusan ke, takut sangat. Ikutlah. Macam tu.
Yang ketujuh, terlalu sensitif pada kritikan. Dia tak boleh ke orang kritik dia. Ini yang dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri orang beriman. Tengok macam mana? La yakhafuna laumata laim. Orang beriman itu dia tidak risau kritikan orang yang mengata. Orang mengata, okey, itu ada pandangan dia. Tapi orang yang ada di PD ni, dia terlalu sensitif, kritikan, dia tak boleh. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, rasa terasing. Dia akan rasa terasing, maknanya dalam bersendirian tu dia akan rasa terasing. Dia takut untuk terasing. Dia takut, dia nak together lah, maknanya dia nak ramai, dia takut kalau orang terasing, orang tolak dia kan. Sebab tu dia ikut je. Okey. Kemudian yang ke-9 cenderung untuk menjadi naif. Dia sendiri yang menaifkan diri dia. Mana naif kan. Itu bahaya. Ini kadang-kadang ada orang yang berlaku ikut sangat dia punya kawan lelaki atau kawan perempuan punya permintaan sebab terlalu naif sangat. Dia sendiri memaparkan demikian. Dan yang ke-10, takut ditinggalkan. Ini benda-benda yang kalau ada 7 daripada 10 ni dia sedang melangkah ke arah itu. Ini yang kita kena ada satu apa yang kita panggil kesedaran maknanya jangan sampai kita ada sifat-sifat ini yang kita tak perasan dan kita feel good pada benda ini. Sebab Islam ajar untuk kita buat keputusan dan dalam hadis Nabi SAW sebut ada menyatakan bahawa tidak boleh taat la ta'ata li makhluk bagi kepada makhluk fi maksiatil khaliq kepada benda-benda yang maksiat kepada Allah. Tapi orang yang ada di PD ni dia akan ikut walaupun benda tu salah. Ini yang terlalu naif lah. Dia sini memaparkan benda itu. Okey, jom kita tengok sekarang ni. Sebenarnya daripada mana benda ni jadi? Benda ni datang daripada mana? Supaya kita dapat tengok. Kalau kita boleh tahu benda ni daripada mana, at least kita boleh ubat daripada mana benda itu terjadi. Okey, ada 3 perkara. 3 perkara yang penting. Yang pertamanya ada orang yang memang lahir-lahir dia ada benda ini. Ataupun apa yang disebut sebagai inborn. Mana lahir-lahir memang dia tu jenis macam itu. Ini yang doa waqahri rijal. Minta Allah lindungi daripada kita dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak wajar oleh seseorang. Sebab ada orang jenis memang inborn, dia memang ikut je. Tak boleh nak bersendirian, terlalu bergantung sampai tak boleh nak fikir langsung. Ada jenis macam ini, memang macam ini, jenis dia macam itu. Dan kadang-kadang kita takrifkan orang macam ini, baguslah anak saya jenis taat orang dia. Mengikut je. Kadang-kadang sudut bagus, dia ikut cakap kita. Tapi kita tengok, anak kita, kalau dia kata daripada kecil dia ada macam ini, kita kena ajar dia buat keputusan. Kita feel good, kita cakap anak kita kan, jangan keluar dia duduk rumah. Okay, tutup TV, dia tutup TV. Dan kita takrifkan, bagus, anak saya memang taat orang dia. Okay, tapi besok, kalau dia kahwin, siapa yang selalu bagi arahan dekat dia? Itulah orang sebelah dia. Isteri dia contohnya. Dan kita akan cakap, anak saya dah berubah dah Ustaz. Dulu dia memang bagus ikut cakap saya kan. Sekarang dia dah berubah ikut cakap bini dia. Dia bukan ikut cakap bini. Dah takut bini. Dia bukan takut bini tau. Jenis dia. Itu waktu hati-hati ibu kakak ayah saya sekalian. Kalau kita ada anak macam ini, yang kita takrifkan, bagus anak saya memang ikut cakap. Hati-hati. Takut dia tu inborn dia ada ciri-ciri dependent personality disorder ni. Takut lama-lama jadi satu gangguan kepada dia untuk membuat satu keputusan. Maksudnya dia kena taat hati-hati. Tapi kena ada pendirian ke macam mana Ustaz? Ya, maknanya kita tengok ciri-ciri anak kita kan. Kita tak ada baguslah dia ikut cakap kan. Maksudnya ajar dia untuk buat keputusan. Contoh benda kecil-kecil lah, pilih baju. Jangan kita semua pilihkan. Maksudnya okey, abang nak pakai baju apa? Ini ataupun ini. Kalau tak fikir pun okey, ini pilihan dia. Kita ajar daripada awal. Nak sarapan apa, maknanya benda kecil-kecil. Okey. Jangan kita cakap okey, mungkin susun buku sana. Kita okey, susun buku yang tinggi kanan ke yang tinggi kiri. Contohnya kan. Maknanya ajar dia untuk buat keputusan. Kita akan rasa feel good tapi hati-hati ibu-ibu kakak ayah saya sekalian. Banyak orang kadang-kadang mensalah tafsirkan apa itu taat maksudnya bagi anak-anak kita. Pada takut dia sebenarnya itu ada ciri-ciri yang memang mengikut dia. Bahaya tau. Benda ni Okey, ada orang inborn.
Yang keduanya, ada faktor dalaman. Faktor dalaman ni macam mana? Dia ada sejarah pengabaian. Jadi dia rasa macam takut untuk pengabaian dan dalaman dia. Dia ada sejarah keluarga yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety. Dia ada sejarah keluarga ni dalaman lah. Apa yang dilalui, apa yang dia maknanya dalaman yang dilalui. Okey, dan faktor yang ketiga, faktor luaran. Faktor luaran macam mana? Okey, ibu bapa yang terlalu melindungi, terlalu protektif, kan? Juga boleh jadi anak-anak yang tak boleh buat keputusan. Kalau kebetulan anak-anak tu memang anak-anak yang memang dia boleh buat keputusan, tapi dia ikut mak ayah, okey. Takut kebetulan inborn ada macam gitu, mak ayah pula macam tu, langsung dia tak boleh nak ada keputusan. Okey, dan faktor luaran juga, faktor yang ketiga, faktor luaran juga, iaitu didikan yang kasar. Dalam masa yang panjang. Kita ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian, jangan kita memperkecilkan usaha suami ataupun anak-anak kita atau isteri kita. Jangan perkecilkan. Katakan suami kan beli hadiah untuk kita. Kita cakap, alah abang ni hadiah macam gini pun nak beli ke? Ini out of date lah abang. Kita perkecilkan. Akhirnya dia nak beli, dia rasa macam, nanti kena perkecilkan. Dalam masa yang panjang, dia menjadikan hilang benda yang boleh nak buat itu. Isteri kita masak kita kata dia tak sedap lah, masin lah. Akhirnya dia terbantuk untuk masak tu. Tahulah kita memang anak chef. Janganlah kecilkan kita punya isteri masak. Okay. Nanti kita akan apa disebut dengan demotivate. Kita membunuh motivasi dia untuk membuat satu benda. Anak kita buat benda kecil-kecil pun kita kena belajar untuk hargai dia. Baguslah. Bagus. Jangan apa benda ni tak boleh fikir ke, kan? Anak kita bawa keputusan PSSPM baru ni kan. Kita pun dalam keadaan dia kekurangan dan sebagainya, kita pun tak tahu, tiba-tiba banyak yang jangan perkecilkan, kan? Bagus, tak apa. Untuk akan datang belajar lebih rajin lagi. Pasal kita terus apalah, dah dibelikan tuition, belikan komputer, main game lah tu. Maknanya kita marah dia kan. Padahal jadi dalam masa panjang dia boleh jadi macam ini. So itu 3 sebab. Kalau inborn itu memang kita kena selalu ajar dia untuk berdikari, buat keputusan. Kalau memang faktor dalaman dia, itu kena counselling. Ilmu. Kalau luaran, kena stop. Benda-benda yang demotivate suami kita tu. Pujian bagus. Pujian yang bukan memuja. Nabi SAW melarang seorang tu memuja. Sayyidina Umar pernah baling pasir orang yang disebut puji tapi tak puja, memuja. Orang Arab ni kalau puji, memang puji melambung sampai memuja tau. Dia beza dengan orang Melayu. Jadi itu yang setengah-setengah ustaz kita kadang mengajar, tak boleh nak puji langsung. Tak, puji bagus. Puji menghargai bagus. Yang tak boleh memuja. Memuja tak boleh. Itu Sayyidina Umar pernah orang puji dia baling pasir. Sebab apa? Puji sampai memuja. Tapi memuji isteri, memuji suami, memuji pasangan orang sekeliling kita, memang kadang-kadang kita tak setuju, tapi kita belajar bermulut manis untuk menyenangkan orang lain dan merangsang dia untuk memperbaiki diri dia. Bukan kita terus macam tak guna, tak bagus, jangan macam tu. Okey. Jadi kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, jadi mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat kepada kita. InsyaAllah. Last amalan. Apakah amalan yang boleh dilakukan? Ya, okey. Okey, satu, boleh baca banyak-banyak surah Ikhlas ayat ke-5. Ihdinas siratal mustaqim. Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Apa maksud hidayah? Hidayah ni maknanya bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup. Itu hidayah. Bantuan Allah untuk kita buat keputusan hidup. Biar keputusan itu sesuai dengan keredaan Allah. Itu maksud hidayah. Jadi masa kita sebut kenapa tak pergi haji lagi? Belum dapat hidayah. Kan? Soalan macam hidayah tu belum dapat maknanya nak jadi baik, contoh kan. Tapi hari-hari kita perlukan hidayah Allah untuk buat keputusan. Baca banyak-banyak zikir kat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Okey, ada satu doa yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan sangat bagus ini, Allahumma inni as'alukal huda was saddad. Sadat ni maksudnya huda ni hidayah, sadat ni jalan ataupun taufik kita panggil. Ada ulama hadis mentafsirkan sebagai taufik. Okey, ada ulama tafsir mentafsirkan sebagai ketetapan, tetapnya hati itu.
Ini boleh nanti boleh tengok dekat IG saya Ustaz Amin, saya ada kongsikan amalan ni ya. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Wassadad maknanya minta Allah bagi hidayah, buat keputusan hidup dan jalan taufik kan, dan jalan. Macam mana cara nak buat benda tu dengan betul? Kadang-kadang kita nak berkeputusan nak betul nak kena rumah ni kan. Macam mana cara dia nak buat? Kan ada teknik dia kan. Minta Allah bagi tunjuk cara dia. Ilhamkan cara dia. Ni kemas seperti maknanya keluarkan daripada store, lepas tu tak kerti nak masuk balik. Tempat lain pula isteri bersepak. pula kena kemas. Tempat lain pula bersepak. Mana tak kena bebel bang. Aduh. Saya nak kemas Ustaz tapi isteri membebel. Memanglah bang. Dah keluar, lepas tu sepah ni tempat lain. Pising lah kakak tu. Kan, lepas tu ambil keputusan saya tak naklah kemas macam gitu. Tak nak kemas. Acah-acah merajuk konon. Allahu Akbar. Okey. Dalam konteks Asmaul Husna, antara ayat yang boleh kita kongsikan ataupun kita baca Asmaul Husna, sebab Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha, iaitu bagi Allah ada nama-nama yang baik, berdoalah menggunakan nama-nama yang baik. Kita boleh zikirkan nama Ya Wali dan Ya Matin. Ya Wali dan Ya Matin, wahai yang melindungi, wahai yang maknanya yang teguh. Doa supaya Allah teguhkan buat keputusan dan pendirian kita tu. Ya Wali Ya Matin, Ya Wali Ya Matin. Itu beberapa amalan yang boleh kita kongsikan kan, dalam bagi orang yang tak boleh buat keputusan, takut apa? Takut dia telah mula melangkah kepada DPD, Dependent Personality Disorder ni. Itu yang kita risaukan dalam keadaan sekarang orang tengah rusing apa, orang langsung tak nampak hidayah dan taufik. Hidayah dan sadat tu orang tak nampak. Kena berhenti kerja nak buat apa takkan itu yang kadang-kadang orang buntu tak boleh buat keputusan. Buntu tu yang sampai fikiran jadi pendek, dia buat benda yang memudaratkan diri dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan kita ada masa sedikit Ustaz, sebab Ustaz hari ni kan akan mengambil dos yang kedua untuk vaksin. Tahniah Ustaz. Mudah-mudahan Allah pemudahkan insya-Allah. Cuma kita ambil masa sikit Ustaz ya. Ada soalan-soalan kita ajukan untuk rakan-rakan pendengar kita, nak ajukan juga soalan di WhatsApp Bikim. Soalan sahabat kita ni kata, bagaimana kita nak berbincang dengan suami yang kuat melenting? Kalau tersilap kata sikit mengamuk, susah nak hidup bersama jika suami asyik ikut pendapat dia saja. Bagaimana isteri nak suarakan pendapat Ustaz? Maknanya kan sebab sikit-sikit nak melenting. Macam mana Ustaz? Okey, dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa hati milik Allah. Kan? Maknanya Allah bolak-balikkan hati. Okey, kadang-kadang suami itu jadi macam gitu, akan banyak akan sembahyang hajat, sembahyang minta hajat untuk Allah lembutkan hati suami. Okey, saya ada kongsikan ketika ni dengan didikan hati, saya rasa pernah tak ingat tak kita ada satu orang yang tanya. Saya kata okey, buat sembahyang hajat 40 kali, fokus pada minta supaya Allah, dia nak minta benda pada suami dia. Tapi kita cakap okey, 40 kali solat hajat atau 40 hari 40 kali ataupun 40 hari kalau kita seorang perempuan kan ada uzur kan, jadi 40 kali fokus doa. Ya Allah, bagilah suami tu lembut hati untuk dengar pendapat. Kan? Jadi ketika saya kongsikan beberapa minggu selepas tu dia telefon balik, dia kata betul, tak pernah dalam hidup dia suami dia nak dengar apa yang dia bagi pendapat, tapi tiba-tiba suami dia boleh dengar, boleh menangis kan. Maksudnya Allah lembutkan hati. Hati dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lembutkan hati suami kita, pasangan kita takkan mampu. Para nabi pun tak mampu. Para nabi pun isteri dia ada yang derhaka dengan dia, anak dia ada tak percaya dengan dia, pakcik dia ada tak percaya dengan dia. Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, begitu Nabi kita Muhammad SAW sendiri, ahli keluarganya menentang. Jadi maknanya hati milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Suami kita memanglah keras tapi taklah seteruk Firaun kan. Dia tak macam itu kan. Dia keras bagi pendapat kita. Kan? So doa banyak-banyak, zikirkan banyak-banyak, insya-Allah lembut hati. Ibu-ibu akan macam ini waktu masak tu bacakan selawat. Banyak-banyak hidangan tu kan. So sebab kita bacakan selawat, makanan tu sendiri ada keberkatan. Saya selalu kongsikan surah Al-Kautsar kan. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Siapa yang baca surah Al-Kautsar pada makanan nak masak tu, Allah bagi rahmat dan lembutkan hati orang yang makan sama tu.
Kan? Janganlah berbebel, tak guna punya laki, orang cakap melawan ni. Kita maki-maki depan makanan tu. Mana tak lagi keras hati pakcik tu. Kan? Bacakan selawat, bacakan ayat Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Satu lagi soalan Ustaz, boleh ya? Satu lagi soalan saya kita buat kesimpulan. Sahabat kita ni hantarkan soalan kata, adakah isteri yang selalu ditemani suami ke mana-mana dikira dependent? Saya biasanya akan bersama suami ke pasar, ke kedai, ke mana saja, dan sahabat kita ni rasa selesa begitu. Adakah itu ada kalanya sahabat kita ni pergi sendiri tanpa suami mendesak nak teman, tapi suami mendesak juga nak teman, sedangkan sahabat kita ni boleh je pergi sendiri. Adakah dia ni dikira sebagai dependent, ataupun nantinya kalau terlampau sangat begini, lama-lama dia akan jadi dependent disorder juga, Ustaz? Okey, daripada apa yang akak ni kongsikan kepada kita, maknanya jenis akak ni tak macam tu. Maksudnya dia boleh nak pergi sendiri, dan tapi dia rasa selesa kalau suami temankan, macam romantik gitulah. Macam tu lah kan. Romantik lah begitu kan. Okey, maknanya selesa lain. Yang dependent personality disorder ni memang dia tak boleh langsung. Kalau dia tak ada orang teman, dia tak boleh gerak. Dia rasa macam naif sangat, tak boleh macam tu. Yang tak boleh nak fikir keputusan langsung. Ada jenis macam ni. Maknanya akak yang sebut tadi tak macam tu. Dia suka, dia selesa. Suami pun suka nak teman dengan kan. Sebab suami tak percaya. Isteri cantik sangat. Nanti kat pasar kena tegur orang. Sebab itulah dia nak temankan tu. Okey. Tapi bagus. Ada masa temankan isteri, temankan suami, bagus. Tapi tak dipagaikan dependent. Dependent ni keadaan yang tak boleh langsung. Tak boleh kalau orang tak teman tu. Wallahualam. InsyaAllah. Banyak lagi soalan sudah Ustaz, tapi kita masa agak terbatas Ustaz. Baik. Kita tutup dengan kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa Ustaz. Silakan. Ibu kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, apa yang kita kongsikan pada hari ini adalah seseorang hidup ni adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Okey, orang yang lemah dalam hidup dia orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup. Dan orang yang rugi, orang yang tersilap dalam membuat keputusan hidup. Sebab itu kita kena buat keputusan dalam kehidupan kita tu. Jadi maknanya untuk buat keputusan kita perlukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni maksudnya bantuan Allah dalam kita membuat keputusan sesuai dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita nak buat keputusan. Kadang-kadang ada keputusan tu sukar. Kita kena buang kerja contohnya. Nak buat apa selepas ini? Ataupun kita kena ada buat pilihan nak berhenti kerja atau tidak. Maknanya keputusan-keputusan yang sukar kadang-kadang. Ada keputusan-keputusan yang simple-simple. Nak pilih baju apa? Takkan tak boleh bang kan? Nak pilih baju apa kan? Nak minum air apa? Jadi abang jangan biasakan untuk tak buat keputusan. Biar nak minum air apa? Walaupun tak ada idea, tapi jangan biarkan otak tu tak berfikir. Teh ke kopi bang? Teh. Jangan sekali-sekali cuba jawab, terutama kita orang lelaki. Apa-apalah. Abang nak pakai baju apa? Apa-apalah. Makan apa bang? Apa-apalah. Nak beli ni kan mana-mana lah. Jangan biasakan macam tu. Takut kalau memang inborn kita ada macam tu, kita sedang mengembangkan kelemahan itu sebenarnya. Kalau kita ada inborn begitu. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan saya, DJ KRT, ahli keluarga kita, keturunan-keturunan kita dan para pendengar sekalian, orang-orang yang Allah sentiasa beri hidayah, boleh buat keputusan yang baik dalam kehidupan, dan Allah dia bagi pimpin kita sampai ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita tutup dengan doa Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Wali, ya Allah ya Matin, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, bantulah segala kehidupan kami ya Allah. Buanglah dari hidup kami ini perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wassaddad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Tunjukkan kita jalan sebenarnya. Bila kata hidup adalah keputusan, Ustaz dah katakan tadi hidup adalah keputusan. Rugi kalau tersilap buat keputusan, tapi itu tak bermakna